Trump membongkar satu penipuan besar berkaitan dengan Piala Dunia selepas media cuba menimbulkan momokan terhadap kerajaan Amerika. Pada hari Rabu 10 Jun 2026, media tidak berpuas hati dengan langkah tegas yang diambil oleh Trump pada musim Piala Dunia ini. Supaya tidak memberi laluan mudah untuk menembusi sempadan, mengabaikan sekatan, mengelak saringan dan mengetepikan kesihatan awam. Dan masih lagi menyalahkan Presiden Amerika. Bila model bilioner FIFA mula gagal, apa yang muncul sekarang adalah satu persaingan yang lebih besar daripada bola sepak. Di sebelah, satu elit sukan global yang berjanji dengan pesta, wang, dan stadium penuh. Di sebelah lagi, kerajaan yang tidak menerima untuk menyerahkan sempadan Amerika Syarikat ke tangan Kartola, rejim Oksio, perunding antarabangsa atau aktivis media. Financial Times melaporkan kira-kira 180,000 tiket di pasaran jualan semula. Bandar Kansas City menyaksikan FIFA membatalkan 75 tempahan bilik. Iran kehilangan peruntukan tiket biasanya dan Washington mengetatkan amaran kesihatan terhadap Ebola sebelum pembukaan kejohanan. Apa yang cuba disembunyikan oleh media? Kenapa mereka mahu menyalahkan Trump atas kesilapan FIFA? Bagaimana keselamatan negara boleh menjadi serangan politik? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Financial Times melaporkan kira-kira 180,000 tiket di platform penjualan semula menjelang Piala Dunia dengan tumpuan besar pada peringkat kumpulan dan penurunan harga jualan semula median berbanding bulan sebelumnya. Pembacaan pihak Demokrat terlalu mudah. Jika ada tempat duduk yang berlebihan, mereka akan menyalahkan Trump. Tetapi, data itu menunjukkan ke arah lain. Masalahnya terletak pada harga yang tinggi, cukai yang berat, jangkaan yang terlalu tinggi, dan kejohanan yang dijual seperti lombong emas sebelum penyokong sebenar bersedia untuk membayar pembelian itu. Siasatan yang dibuka di New York dan New Jersey menguatkan lagi sisi cerita ini. Pejabat-pejabat peguam negara telah memanggil FIFA pada 27 Mei 2026 untuk menjelaskan amalan penjualan tiket Piala Dunia. Siasatan ini memberi tumpuan kepada laporan penyokong yang dikatakan telah membeli tempat duduk tanpa menerima apa yang mereka harapkan, selain daripada syak wasangka, harga yang dinaikkan secara buatan dan komunikasi yang mengelirukan. Fakta ini meletakkan FIFA dalam kedudukan untuk memberi penjelasan. Kansas City adalah gambaran paling jelas tentang janji yang telah dimungkiri ini. KSHB melaporkan bahawa FIFA telah menempah 5,000 bilik setiap malam pada hari-hari puncak kejohanan. Dan kemudian, mereka melepaskan 75% daripada tempahan tersebut. Masih pada bulan Februari, tanpa membayar denda seperti yang termaktub dalam kontrak. Hotel-hotel tempatan menjangkakan gelombang pelancong kadar harian meningkat. Bandar ini bersiap sedia untuk pergerakan yang kuat, tetapi tempahan tidak datang seperti yang dijangkakan. Barisan kedua adalah pada visa dan penapisan. Kes pengadil Somalia Omar Artan telah dijadikan sebagai simbol menentang kerajaan Trump selepas beliau dihalang ketika cuba memasuki Amerika Syarikat. Namun, kad pengenalan sukan tidak boleh menggantikan keselamatan. Visa, jemputan dan uniform tidak membatalkan pemeriksaan keselamatan. Andrew Giuliani yang mengetuai pasukan petugas Piala Dunia di Amerika Syarikat mempertahankan keputusan itu dengan mengatakan bahawa terdapat sebab keselamatan dan kerajaan perlu menghalang individu berniat jahat daripada menggunakan kejohanan itu sebagai alasan untuk memasuki wilayah Amerika. Peraturannya mudah. Sempadan Amerika adalah milik Amerika Syarikat, bukan FIFA. Kerajaan tuan rumah mempunyai tanggungjawab untuk memutuskan siapa yang boleh masuk, siapa yang perlu disaring, siapa yang perlu disoal siasat dan siapa yang tidak diberi kebenaran. Ini terpakai untuk pelancong, pegawai, pengadil, ahli jawatan kuasa teknikal, wartawan, kaki tangan konfederasi dan pihak berkuasa asing. Apabila pihak kiri menyebut perkara ini sebagai autoritarianisme, mereka mendedahkan logik mereka sendiri. Bagi mereka, acara global lebih penting daripada kedaulatan negara. Bagi Trump, kedaulatan lebih utama daripada spektakel. Kes Iran menjadikan pertikaian ini lebih jelas lagi. Persekutuan Iran memberitahu Reuters bahawa peruntukan tiket untuk penyokong mereka telah ditarik balik beberapa hari sebelum pembukaan Piala Dunia. Biasanya, setiap persekutuan yang mengambil bahagian menerima 8 tiket untuk setiap perlawanan mereka. Penagihan kepada penyokong mereka sendiri. FIFA berkata mereka sedang bekerjasama dengan Persekutuan Iran untuk mencari penyelesaian yang sesuai.
Namun, butiran politik itu tidak boleh diabaikan. Iran hidup di bawah sekatan, mempunyai hubungan bermusuhan dengan Washington dan membawa ketegangan secara langsung dengan Amerika Syarikat. Jadi, kita tidak boleh anggap case ini seolah-olah hanya tentang bola sepak, bendera, dan penonton di stadium. Trump tidak melarang sukan itu. Pemain-pemain Iran telah menerima visa yang diperlukan untuk bertanding, menurut maklumat yang dipetik oleh Reuters. Perbezaan muncul antara atlet di padang dan struktur politik di sekeliling delegasi. Satu perkara adalah memastikan perlawanan itu berlangsung. Satu lagi adalah membenarkan pihak berkuasa, pegawai atau pengendali yang berkaitan dengan rejim lawan menggunakan Piala Dunia untuk bergerak, mengatur kehadiran, mengurus kemasukan dan memberi tekanan di wilayah Amerika. Sukan boleh masuk. Risiko politik tidak mendapat laluan mudah. Bahagian ketiga adalah berkaitan kesihatan. Reuters melaporkan bahawa kerajaan Trump telah meminta negara-negara Eropah untuk mengikuti Washington dan melaksanakan sekatan perjalanan berkaitan wabak Ebola di kawasan Afrika Tengah. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat sudah pun menghalang kemasukan bukan warga negara yang pernah berada di Republik Demokratik Kongo, Uganda atau Sudan Selatan dalam tempoh 21 hari sebelumnya. Sementara rakyat Amerika dalam keadaan itu perlu melalui lapangan terbang terpilih untuk saringan, Marco Rubio menegaskan bahawa Ebola tidak boleh memasuki Amerika Syarikat. Dan Jabatan Negara menganggap perlindungan kesihatan rakyat Amerika sebagai keutamaan. Pihak kiri menyebutnya sebagai panik, tetapi mana-mana kerajaan yang serius menyebutnya sebagai pencegahan. Piala Dunia membawa berjuta-juta pelawat, penyokong, atlet, wartawan, penyedia perkhidmatan dan pihak berkuasa yang bergerak di lapangan terbang, stadium, hotel dan bandar-bandar. Menunggu krisis kesihatan muncul di dalam wilayah Amerika sebelum bertindak adalah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Trump bertindak lebih awal, menekan sekutu, mendesak kesatuan Eropah, dan menuntut agar masalah itu dikawal dari punca asalnya. Inilah logik yang media tidak mahu akui. Sempadan yang kukuh juga melindungi kesihatan awam. Kerajaan Amerika sendiri memaklumkan bahawa mereka telah menghantar 150 tan bekalan perubatan dan berjanji lebih daripada 200 juta dolar untuk tindak balas terhadap Ebola. Maksudnya, ia bukan sekadar halangan. Perbezaannya ialah Trump tidak menerima garis panduan birokrasi global apabila ia meletakkan rakyat Amerika di tempat kedua. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mungkin menyokong pendekatan lain. Kesatuan Eropah mungkin teragak-agak. Tetapi Washington telah memutuskan bahawa Piala Dunia tidak akan dijadikan sebagai ujian nasib kawalan kesihatan. Gianni Infantino juga terlibat di tengah-tengah ribut ini. Presiden FIFA itu telah mendekati Trump, mencari hubungan dengan Rumah Putih dan berjanji untuk menganjurkan Piala Dunia yang bersejarah. FIFA bertanggung jawab terhadap harga, operasi, tempahan hotel dan komunikasi dengan penyokong. Persekutuan Bola Sepak bertanggung jawab terhadap delegasi mereka sendiri. Rejim yang dikenakan sekatan bertanggung jawab terhadap hubungan bermusuhan mereka sendiri dengan Washington. Kesatuan Eropah bertanggung jawab kerana teragak-agak untuk berdepan dengan sekatan kesihatan yang lebih ketat. Dan kerajaan Amerika bertanggung jawab untuk melindungi sempadan Amerika Syarikat walaupun di tengah hiruk-pikuk media. Bola akan bergolek di bawah pengawasan yang lebih ketat dan ini mengganggu ramai orang. Ia mengganggu mereka yang ingin menggunakan Piala Dunia sebagai pentas untuk menentang Trump. Ia mengganggu mereka yang ingin menjadikan sekatan sebagai perkara kecil. Ia mengganggu mereka yang berpendapat bahawa sempadan Amerika perlu meminta kebenaran daripada FIFA. Tetapi bagi berjuta-juta rakyat Amerika keputusannya mudah. Piala Dunia dialu-alukan. Penyokong yang jujur dialu-alukan. Atlet juga dialu-alukan. Apa yang tidak dibenarkan masuk tanpa kawalan ialah risiko yang menyamar sebagai pertunjukan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.